Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Fadil, pengerusi masjid, Tuan Imam, Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pengurusi JPKK dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat rasa syukur kehadrat Allah. Malam ni kita di antara orang yang bertuah sebab dipilih sebagai tetamu Allah. Sebab apa kita kata kita ni tetamu Allah? Sebabnya muka bumi yang kita duduk ni milik Allah. Dan Allah sebagai tuan punya muka bumi ni, ada rumah dia di atas muka bumi. Rumah ni lah yang kita panggil sejik, surau, balasah, madrasah. Bila kita pergi rumah orang, kita jadi tetamu kepada tuan rumah. Bila kita mari rumah Allah, kita tetamu Allah, bukan tetamu pengurusi sejik ataupun tetamu tu iman. Siapakah yang lebih mulia martabatnya daripada orang yang jadi tetamu Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul lazi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu bumi yang terhampar sebagai tempat tinggal kamu, dan menjadikan langit yang kukuh binaannya sebagai bumbung. Dialah yang menciptakan kamu dan dialah yang telah memperelokkan penciptaan kamu. Kemudian dikurniakan kepada kamu rezeki daripada sumber yang baik-baik. Itulah dia Allah, Tuhan kamu, Maha Suci Allah. Dialah Tuhan bagi sekalian alam. Kita manusia ni merupakan makhluk Allah yang dijadikan sebagai hamba yang menumpang di atas muka bumi ni. Bumi ni bukan hak kita, walaupun atas geran tanah tu ada nama kita. Nama kita tu sementara. Sikit lagi tak ada tumbuh rupuk lagi kubur, nama atas geran tu tukar jadi nama orang lain. Berapa lama? Ikut ketentuan Allah. Ada Allah bagi tupai 100 tahun. Ada 80 tahun. Ada 70 tahun. Ambo setakat ni 47 tahun Allah bagi tupai. Hak depan lagi, hanyalah Allah yang tahu. Jadi kita ni menumpang. Dan Allah jadikan muka bumi ni terhampar sesuai bagi tempat tinggal manusia. Mungkin tak sesuai bagi kita, tapi sesuai bagi orang lain. Kita lalu jalan timur barat dekat Gerik, tengah-tengah malam tu, ada orang duduk jalan kaki ke tepi jalan. Bahkan di rumah dia dalam hutan tu. Kita mikirnya duduklah tempat lagu ni. Tapi Allah jadikan dia boleh duduk situ. Kalau dia duduk pekan, duduk bandar, awak tu tak boleh, dia serabut perut bila tengok ramai orang. Kita tak boleh duduk, tak ada kedai nak beli. Kutub utara, kutub selatan. Kadang-kadang 3 bulan siang, 3 bulan malam. Kadang-kadang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ada manusia duduk. Dia sesuai duduk situ. Jadi muka bumi ni dijadikan Allah terhampar sesuai sebagai tempat tinggal manusia. Dan tak cukup dengan tu, Allah jadikan bumbung yang namanya langit. Was-samaa'a binaa'a. Langit yang kukuh binaannya.
Dak utuh walaupun tak ada tiang. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang menciptakan kamu dan dialah yang telah memperelokkan penciptaan kamu. Dua perkataan ni kita nak bincang malam ni. Allah menciptakan kita dan Allah memperelokkan penciptaan kita. Kita nak tengok hebatnya penciptaan kita manusia berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, dan kita tambah sikit-sikit dengan ilmu doktor, panggil ilmu perubatan, supaya kita kenal diri kita, dan bila kita kenal diri kita, kita akan kenal Tuhan kita. Bila kenal Tuhan kita, kita akan tahu tanggungjawab kita hidup di atas muka dunia ni, dan lepas ni kita nak pergi mana. Automatik. Dia saling berkaitan dalam satu rantaian yang berhubung di antara satu sama lain. Penciptaan manusia ni sebenarnya dah diceritakan oleh Allah dalam surah yang pertama yang diturunkan di Gua Hira. Orang kampung hamba di Bukit Tanah panggil surah Iqra. Orang anak ikan berkali panggil surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Al-alaq ni maknanya segumpal darah, dan darah ni darah yang hidup. Darah ni dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa perkataan. Antaranya, kalau kita naik motor, kena kat seliku, terbalik motor, darahlah siku kita. Gesek di jalan tak. Tubik darah. Darah tu orang Arab panggil dam. Dia tak panggil al-alaq. Kita duk parahnya muda, kena jari, golok, tubik darah. Darah tu orang Arab panggil dam. Al-alaq ni maknanya segumpal darah, dan darah ni hidup. Dan dia melekat pada satu dinding yang kukuh, iaitu dinding rahim mak kita dulu. Secara peringkat demi peringkat, proses kejadian manusia ni Allah cerita dalam banyak ayat Quran. Malam ni kita ambil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alna nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Fa kasawnal 'izama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sesungguhnya kami jadikan manusia daripada tanah. Ini yang pertama. Tuk kita mula. Adam AS. Allah jadikan daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian, generasi manusia yang seterusnya, anak cucu Nabi Adam ni, dijadikan daripada nutfah. Apa makna nutfah? Nutfah maknanya setitis air. Fi qararin makin, pada satu tempat yang distabilkan. Dengan makna setitis air mani ayah kita dulu dalam rahim mak kita. Hak ni asal usul kejadian. Lah ni dia jadi gapo? Cikgu, asal air mani. Lah ni kerja gapo dia? Buat padi, asal setitis air mani. Lah ni dia raja, asal setitis air mani. Allah comelnya dia, ratu cantik dunia, asal setitis air mani. Orang negro, kalau kita tengok dia satu kamp pelarian di Sudan tu, hitam kilat metalik. Hitamnya kulit dia. Sama, setitis air mani asalnya. Hak ni naik BMW. Dah asal dia api dah, setitis air mani je. Hak ni naik basikal buruk. Sama, asal setitis air mani. Jadi asal kita sama. Nutfatan fi qararin makin. Setitis air mani dalam satu tempat yang distabilkan. Makna tempat yang distabilkan ni ialah rahim ibu kita. Summa ja'alna nutfata 'alaqah. Kemudian dijadikan daripada setitis air tadi alaqah. Alaqah ni lah kita baca dalam surah Iqra tadi. Maknanya segumpal darah. Nampak tak? Siapa dia cerita ni? Tuhan hak tukar buat manusia cerita. Air mani, nutfah, alaqah. Jadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah.
Kemudian daripada segumpal darah jadi seketul daging. Air, darah, daging. Sesuatu Tuhan cerita. Fa khalaqnal mudghata izama. Kemudian daripada seketul daging jadi tulang. Air, darah, daging, tulang. Fa kasawnal izama lahma. Kemudian tulang tu dibalut dengan daging. Nampak tak Tuhan royak? Tulang yang dibalut dengan daging, betul lah sebab kita ni tulang duduk dalam, daging duduk luar kan. Allah ibaratkan tulang yang membaluti daging. Dan betul. Dia tak betul jadinya kalau tulang duduk luar, daging duduk dalam. Kalau ada orang gitu, kena angkat tangan royak. Ambo tulang duduk luar, daging duduk dalam. Tak betul dengan ayat Quran ni. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dijadikan macam-macam rupa bentuk. Kalau kita sebut tadi. Ada hok jadi hitam, jadi putih, kelabu asap, sawo matang, ada hok duduk pada pasir, ada hok duduk tempat sejuk, ada hok duduk dalam hutan. Ada hok jadi raja, ada hok jadi presiden, jadi esko, jadi wakil rakyat, jadi tok ngulu, jadi cikgu, jadi ustaz, macam-macam jadi. Tapi asal sama. Tak ada beza sikit abu asal. Hok makdah kepelbagaian atas dunia ni, hok ni ujian. Ujian. Hok jadi pemimpin dengan ujian dia. Hok kerja-kerjaan dengan ujian dia. Hok kejenannya dengan ujian dia. Lepas tu, apa pelbagai? Biar kita boleh tumpang lah. Boleh saling tumpang, menumpang di antara satu sama lain. Kalau dia anak ikan ni, semua cikgu belakang, pasal apa dia nak bikin motor? Okay. Kalau semua jual belakang, siapa yang nak nanam padi? Jadi bila kepelbagaian ni, kita tumpang menumpang di antara satu sama lain. Sehebat mana manusia pun, dia memerlukan orang lain untuk keperluan hidup dia. Dia tak boleh nak buat semua. Okay. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Dialah sebaik-baik pencipta. Allah akhiri ayat ni dengan puji diri dia sendiri. Dan Allah adalah Tuhan yang layak dipuji dengan segala sifat kesempurnaan dia. Kejadian manusia Allah cerita dalam satu ayat lagi. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Dialah yang menjadikan kamu fi butuni ummahatikum, dalam perut mak kamu. Khalqan min ba'di khalqin, peringkat demi peringkat kejadian. Peringkat demi peringkat kejadian fi zulumatin salas, dalam 3 lapisan kegelapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah, anak pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quran, bila mentafsirkan ayat ni, Ibnu Abbas kata, maksudnya yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dialah yang menjadikan kamu dalam perut ibu kamu, dengan makna semua manusia kecuali Adam dan Hawa akan melalui satu proses kehidupan dalam perut ibu. Anak bula betung tu ada dalam cerita Piramli je, tak ada di dunia nyata. Kita semua akan lalu fasa kehidupan dalam perut mak kita. Khalqan min ba'di khalqin, peringkat demi peringkat kejadian. Hak tadilah hak tu hari air jadi darah, jadi daging, jadi tulang, dibalut tulang dengan daging. Peringkat demi peringkat kejadian manusia fi zulumatin salas, dalam 3 lapisan kegelapan yang nyata. Apa makna? Maknanya kata Ibnu Abbas, kita mula masa duduk dalam perut mak kita ditutup dengan 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan kulit perut mak kita. Yang kedua, dinding rahim. Rahim tempat kita duduk tu. Yang ketiga, ada satu selaput yang menutup bayi. Kita panggil tembuni tak? Tembuni. Hak Ibnu Abbas kata, lebih daripada 1400 tahun dulu ni, betul dengan ilmu perubatan. Jadi bila doktor nak bedah untuk nak keluarkan bayi, dia kena buka 3 lapisan. Kulit perut, dinding rahim, tembuni tadi. Bila ditutup dengan 3 lapisan, menjadikan alam rahim ini zulumat. Orang Arab kata zulumat. Kita kata gelap-gelemak.
Tak jauh beza Arab dengan Melayu. Alam rahim ini adalah alam yang gelap gelita. Dan bukan setakat gelap gelita, malah kita mula masa duduk dalam perut mak kita, sebenarnya duduk dalam keadaan terapung-rapung dalam cecair. Ada air. Dia bukan duduk dalam keadaan kering gitu, ada air. Air ni dia akan keluar bila ibu nak melahirkan kita, kita panggil air ketuban. Kalau ambo nak ajak mikir malam ni nya, yang pertama gelak gelemak. Yang kedua napung dalam air. Nak ajak mikir yang pertamanya dak lemah kita duduk dalam gelak napung dalam air. Hak yang keduanya siapa bui kita makan. Sebab 9 bulan tu kita semakin membesar. Bila nama dia hidup pet, sama ada haiwan, tumbuhan, manusia, dia perlu kepada zat, perlu kepada vitamin. Acu kita anak sawit tak aja berbaca. Jadi lagu mana? Maknanya dia tak ada zat, tak ada vitamin, tak ada baca. Supaya kita manusia, supaya kita pera lembu kalau tak beri makanan. Tulang rusuk ni boleh buat getah. Kuruk dia sebab dia perlukan makanan. Baik. Yang pertama, macam mana kita boleh duduk dalam gelap tak lemah? Kita hak tua ni pun kalau rebus dalam gelap ada air pula. Tak ada apa-apa lah. Hak ni kecil. Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jaga kita sebagai hamba-Nya yang tidak berdaya ketika tu dengan penuh kasih sayang. Dengan sifat pengasih dan penyayang Allah, di antaranya Allah jadikan setiap bayi yang ada dalam kandungan ibu ni, Allah beri satu mesin sokongan hayat. Mesin sokongan hayat ni kita panggil uri. Uri, hok keluar sekali dengan bayi, masa ibu melahirkan tu, sebenarnya adalah mesin sokongan hayat untuk bayi. Lagu mana dia kerja? Cara dia kerja, kita ni kan, dalam tubuh kita kan ada darah kan, mengalir daripada hujung kepala sampai hujung kaki, mengalir. Hak tu kapannya jatuh. Deguk jatuh kita pan 60-70 kali seminit. Kalau kita berungga, dia boleh naik sampai 100. Berungga lagi boleh naik 130, 140 seminit. Dia pan darah. Darah ni mengalir ke seluruh tubuh kita bila jatuh pan. Sampai ke hujung tangan, hujung kaki, semua ada darah belaka. Selalu darah yang besar ada, hak sederhana ada, hak kecil ada, hak tak nampak kelih pun ada. Tempat darah tu mengalir. Banyak fungsi darah. Malam ni kita nak ngaji dua je. Okay. Yang pertama, dia tolong atas zat makanan ke seluruh tubuh. Makanan yang kita makan tu dia ambil zat. Bukan bawa makanan, kalau makan roti canai, bukan dia ambil roti canai tu atas. Tak, dia ambil zat. Roti canai ada gapo? Gandum, karbohidrat. Okay. Telur, roti canai telur. Kena bagi tadi kan, ada protein. Lepas tu ada lemak. Di atas ke seluruh tubuh kita. Darah tu lah hantar. Yang kedua, dia hantar oksigen. Salur darah ni dia lalu ke paru-paru kita. Dia serap oksigen, kemudian dia hantar ke seluruh tubuh. Bila jantung kita pan darah. Ngaji dua tu yang malam ni dulu. Bagi kita orang lelaki, selama-lamanya, daripada sejak kejadian kita sampai ke mati, fungsi darah ni hanyalah untuk tubuh kita sahaja. Kecuali kalau kita derma kat orang. Bagi orang puan, isteri kita, mak kita, bila dia mengandung, fungsi darah ni bertambah. Sebab darah ni ada zat, ada vitamin, ada oksigen tadi tu, di samping untuk kegunaan tubuh, dia dipamkan ke dalam uri tadi. Masuk dalam uri, kemudian darah yang ada zat makanan, yang ada oksigen tadi, disalurkan ke dalam tubuh bayi melalui tali pusat. Jadi nampaklah kita daripada mana kita dapat makanan untuk kita membesar masa kita duduk dalam kandungan. Kita tupai hormon kita. Dan nyawa pun kita belum lagi sedut oksigen dengan hidung ni. Nyawa tu kita dapat gas oksigen terus daripada darah. Ada dalam
darah mak kita. Orang yang buat drama tu dia ngaji dak habis. Sebab tu dia cuma ada dialog, ibu halalkan air susu ibu. Dia ingat setakat air susu je. Sebenarnya lebih daripada itu lagi. Masuk kot tali pusat. Tali pusat tu bila misi kerak lepas anak kita lahir, Gajah perhati tak dia ada berapa saluran. Tak gajah perhati tak anak 8 dah tak. Kira kerak terkerak lah. Dia takut gitu dia ada 3 lubang. Nah. Sekejap lagi kalau boleh anak, kalau misi kerak, kejap-kejap misi nak tengok. Jolah tak ada 3. So ni, untuk dia salurkan darah daripada uri masuk dalam tubuh bayi. Kemudian darah ni bila mengalir dalam tubuh bayi, dia ambil semua zat semua, dia jadi darah yang kotor, dia kena cuci balik kan. Kalau kita orang dewasa ni, gapo dia mesih cuci darah kat kita. Wah pinggan tak? Wah pinggan, jom cuci darah. Tapi bagi budak-budak bayi, wah pinggan dia tak berfungsi lagi. Jadi dia kena atas klik ke mak, untuk mak tolong cuci. Dia atas klik melalui 2 saluran lagi. Jadi hak masuk hak klik 2. Mak kita pun cuci dengan buah pinggan dia, kemudian lalu ke usus dia serap zat makanan, lalu ke paru-paru dia serap oksigen, jadi darah yang bersih, yang ada oksigen, ada zat makanan, atas semula dalam uri, masuk semula dalam tubuh kita. Itulah proses selama 9 bulan menyebabkan walaupun kita duduk dalam gelap gelita, napung dalam air, kita tak lemah dan kita ada zat, ada makanan. Kita belum lagi nyawa dengan hidung sebagaimana orang yang hidup di atas dunia nyawa. Sebab itulah walaupun duduk dalam air, tak lemah. Sampai masa perjanjian yang ditentukan oleh Allah, kita perlu keluar ke dunia nyata. Sebenarnya dengan saiz seorang bayi 3 kilo lebih tak muat sebenarnya nak lalu melalui saluran peranakan ibu untuk keluar, kalau bukan kerana kasih sayang Allah. Sekali lagi Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita, antaranya kepala kita ni kan. Kepala kita ni dia bukan mari sekaligus ni. Kepala kita ni dia ada kepingan-kepingan yang dihubungkan dengan sendi. Atas ni sekeping, depan sekeping, tepi ni sekeping, belakang ni sekeping. Dia takut dengan sendi. Cuma sendi ni dia panggil sendi dok gerak. Pusat bagi percantuman sendi korok kepala kita ni, hot tengah kita panggil ubung-ubung. Itu pusat dia. Tubuh kita daripada ujung kepala sampai kepada ujung kaki, dia ada sebanyak 360 sendi. Tak usah klik cari, tak jumpa. 360 sendi ni, daripada sendi yang tak gerak langsung. Macam contoh sendi korok kepala kita. Sendi tapi tak gerak. Ada sendi yang pergerakannya terbatas. Supaya sendi tulang belakang kita. Boleh gerak tapi terbatas. Ada sendi yang pergerakannya sehala pada jari kita. Ada boleh gerak bebas pada tangan kita. Boleh bermusing. Kalau capur-capur semua, 360 sendi keseluruhannya daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Dan setiap sendi ni, setiap pagi, dia bertasbih mensucikan Allah. Baik, masa nak lahir, disebabkan masa kita bayi, tepat sendi takut korok kepala ni, dia lembut lagi. Jadi istilah orang-orang tua yang kata, budak-budak yang masih lembut ubung-ubung dia, sebenarnya betul dari segi ilmu perubatan. Memang lembut. Jadi bila nak tubik, kepala kita ni dia boleh berubah betul. Ikut saiz dan bentuk saluran yang dia nak keluar. Sebab tu kalau perhati anak kita bila beranak, mula-mula nampak kepala dia bujur sikit kan. Dia tak bujur pakai besar, dia jadi bulat semula. Bujur tu dia berubah betul kerana takat tu je saiz yang dia boleh lalu. Menyebabkan kepala bayi tak cedera, otot dalam kepala tak cedera, mak pun tak cedera. Kalau kerah kekung kepala ni, tak boleh nak tubik. Daripada bayi, kita jadi kanak-kanak, ubur-ubur ni keras sikit. Kemudian daripada kanak-kanak, kita jadi remaja kan. Dia jadi keras. Daripada remaja, jadi orang muda.
keras lagi. Akhirnya daripada orang muda, kita jadi orang dewasa. Masa ni ubun-ubun di kepala kita sudah cukup keras. Dan tikun ni lah ramai manusia jadi keras kepala. Kita terlupa, kita mula duduk dalam gelap, Tuhan jaga dengan penuh kasih sayang. Gelap gelita pun tak lemah, boleh makan. Bapa bila dewasa, kita mula jadi keras kepala. Sebab ketika ni lah, orang mula ada kereta besar, rumah besar, pakak besar, gaji besar, perut pun kau besar lah ke depan. Tikun ni dia. Tikun ni. Manusia sampai pada peringkat, dia rasa dia sudah mempunyai daya, upaya dan kekuatan. Sebab tu pentingnya kita kena asal-usul kita. Supaya mana pun kita pergi, kita tak terlupa asal-usul kita. Dan Allah jadikan manusia ni fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian. Bahasa Arab ni dia sangat mudah. Bila suatu perkataan yang berbentuk sifat, macam contoh kabir. Kabir ni besar kan? Kalau kita nak kata paling besar, orang Melayu dia kena dua perkataan. Paling besar. Orang Arab cukup tambah alif sutin depan. Akbar. Jadi paling besar. Baik. Hasan. Hasan baik. Orang Arab kata Hasan. Baik. Kita nak kata paling baik. Buh alif sutin. Ahsan. Terus dia jadi paling baik. Comel. Jamil. Orang Arab kata comel. Kita nak kata paling comel. Buh alif sutin. Ajmal. Paling comel dia jadi. Jadi mudah bahasa Arab ni. Jadi bila Allah sebut walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian, maknanya memang kejadian kita ni dah paling baik. Tak ada dah lebih baik daripada manusia. Ambo bawa beberapa contoh mudah hak ada di kita. Kita ni kan, mulut kita ni sebenarnya hak bawah je boleh gerak ni. Hak atas duduk diam. Kau ada orang boleh buat gerak dah atas. Ada bawah je kan. Dan istimewanya manusia ni, rahan kita, dia bukan boleh buka tutup puisi pintu saja. Kita boleh gialah ke depan. Boleh gialah ke belakang. Boleh pergi kiri, boleh pergi kanan. Menyebabkan kita bukan hanya setakat boleh memutuskan makanan, kita juga boleh melumatkan makanan. Boyo, walaupun rahan dia kuat, dia cuma boleh buka, tutup. Buka, tutup. Puisi pintu. Dia tak boleh pergi kiri kanan, belakang, depan. Sebab tu boyo berhadapan dengan masalah nak melumatkan daging. Sebab tu kalau tengok boyo dia makan daging, dia guling. Bapa dia guling. Dia nak memutuskan daging tu. Bukan dia nak royak sedapnya daging yang dia setengah makan. Sebab dia tak boleh nak gerak kiri kanan. Apa kita? Okay. Baik. Apa hikmatnya? Kita ni bila Allah jadikan hak bawah je boleh gerak, hak atas duduk dia. Cuba kita bayang. Kalau rahan kita ni hak bawah duduk dia, hak atas gerak. Acu kita bayang bila kita makan. Bila kita kecek. Reyuk habis hidung dan mata kita bila kita kecek. Maknanya kedai makan tu, tuan kedai ke buat petok cek masuk dalam tu senyap. Makan kenyang tu bik. Tak boleh nak makan ramai-ramai. Sebab ketika makan tu, uduh doa lalu, reyuk habis mata hidung kita tu. Jadi bila Allah buat bawah saja gerak, kita tetap kekal, comel, handsome walaupun ketika tengah makan. Kan? Hidung kita ni, kalau kira lawah, sedut udara kan, baik waktu buka lah kata, puaju lori, memang lebih lawah sedut udara. Tapi kalau Tuhan buat terbuka lah kata, hujan, tak ada orang jalan tengah jalan. Masuk air. Dan selaginya, dalam hidung ni oleh sebab dia tempat seduh udara, dia ada air filter. Macam kereta. Ada penapis udara. Apa dia penapis udara? Bulu hidung. Kalau kita pergi servis kereta, bila puan waktu tubik, air filter dia sembuh dengan angin, hitam kat tubik tu, maknanya udara tu kotor yang masuk dalam sistem kereta kita. Begitu juga udara yang kita sedut. Sebab tu di antara sunat wuduk ialah membersihkan hidung. Jadi bila kita duduk jalan seduh abuk, buk asap macam-macam, 5 kali sehari kita cuci air filter kita. Kening kita ni, walau masa apa sekalipun, tempat kening dia akan naik sikit. Dan dia ada bulu. Apa hikmat dia?
sebenarnya dia adalah sistem saliran. Bila air turun daripada dahi, oleh kerana sini tinggi, dia pergi tepi, dia jatuh tepi mata. Dia tak masuk dalam mata. Sebab tu sangat tak bijak, siapa yang cukur bulu kening, lepas tu lukis mula. Kita kata pada cukur, lukis baik buat lokal. Sebab ni adalah sistem saliran. Air boleh mengalir, tak masuk dalam mata. Sikit baru tu. Dan Allah bagi bekal untuk kita hidup atas muka dunia, dan kepada makhluk-makhluk lain, ada bekal yang Allah bagi. Bekal yang pertama, dia panggil ilham. Kat kita royak, apa makna ilham? Bekal yang kedua, panca indera. Bekal yang ketiga, tenaga, kekuatan kita. Yang keempat, akal kita. Apa makna ilham? Ilham ni amat buat misal mudah gini. Kita ada kebun sawit 5 ekar. Dalam tu kita pera lembu, adalah 20 ekor lembu. Hak jantan 5 ekor, 15 ekor tu ibu lembu. Satu hari Allah beri rezeki beranak lah. Seekor ibu lembu kita. Anak lembu ni dalam masa kurang daripada sejam, dia akan mula bangun isak susu dengan ibu dia. Ibu lembu ada 15 ekor dalam kebun sawit kita kan. Ada tak kita tengok anak lembu ni salah tukar isak lembu susu dengan ibu lain. Tak berlaku. Siapa yang memberikan ilham kepada anak lembu bahawa ni adalah ibumu, bukan ibu lembu lain. Inilah ilham yang Allah bagi. Kita manusia, umur 6 bulan, kalau mak darah kita beri susu, kita isak lagi. Tuk kita pun kita isak lagi. 6 bulan tu tukar lagi mak kita dengan mak darah kita. Lembu sejam tak tukar dah. Antara kerja kita sebagai eksko pertanian, jaga penyu. Penyu ni rupanya lubang dia buat tu semeter lebih dalam. Bukan tohor-tohor. Lepas tu anak penyu tu tetah kan. Dia tubik daripada pasir. Bila dia tubik daripada pasir, dia tak ada dah. Dia kita pergi jalan, pemakai kau kedai kopi dok. Dia pergi ke laut. Tak ada nete-nete kot lain dah, dia pergi ke laut. Kita cuba test. Ambil dia, letaklah ke darat. Tetap anak penyu dia pusing, dialah ke laut mula. Anak penyu yang baru tubik daripada pasir, tak ada siapa dia royak ke dia. Daripada mana dia tahu bahawa laut dek ni? Bukan lek ni. Siapa dia yang royak ke dia? Inilah ilham yang Allah bagi kepada haiwan. Ilham. Dia akal tak ada, tapi dia ada ilham. Menyebabkan haiwan ni dia boleh hidup. Cumanya anak penyu ni memang dia jadikan dalam masa 24 jam dia mesti balik ke laut. Kalau kita simpan dia lebih daripada 24 jam, kita lepas dia jadi pening, dia tak tahu nak pergi mana. Makna memori dia tu bahawa bunyi laut, dia boleh tahu arah tu dalam masa 24 jam sahaja. Lepas pada tu kena kita gigi air. Kalau tidak, dia tak jumpa nak cari laut pada tu. Allah buat. Hak ni ilham. Nampak tak? Yang kedua, panca indera. Panca indera ni penglihatan, pendengaran, dia panggil panca indera. Haiwan pun Allah bagi, kita manusia pun Allah bagi. Tapi kalau nak banding panca indera haiwan dengan panca indera manusia, memang haiwan lebih tajam. Kucing kita ambak tikus kan, tengah malam gelap. Kita tak rajin jumpa, mapuh kita tepuh tiang. Dia ambak tikus ngelik di tiang, tu kucing pun bung tepuh tiang. Kita bangun pagi esok, mapuh kucing aku tepuh tiang dan ambak tikus malam kali. Tak rajin jumpa. Walaupun di malam yang gelap, kucing tu berlari laju, dia tak akan tepuh dinding. Dia tak akan tepuh tiang. Sebab apa? Panca indera dia tajam. Bola terbang tinggi. Dia turun. Gak ambil ikan dalam sungai. Kita duduk tepi sungai tak nampak. Dia duduk atas boleh nampak. Sebab apa? Ketajaman panca indera. Kita rumah kita 40 tahun dah kita duduk turun naik. Dengan tangga yang sama. Acus salah satu pagi nak mari subuh api mampu. Boleh kita turun pakai cah-cah-cah gitu. Tak boleh. Dia kena turun slow. Pada 40 tahun tu berapa kali sehari kita naik. Hak tahun tak kira lagi hak kali setiap hari tu. Tapi tetap tak boleh nak turun. Sauk lepas Jepun nak kelik cerah tanah dah. Tengok kahwin lepas sebab api mampu.
Padahal lepas Jepun kita pakai haus dah tapuk dia. Boleh tukar lagi. Sebab hati mampu. Itulah lemahnya kita dari segi panca indera. Tenaga. Tenaga tak usah kira lah. Kalau kata kuasa kuda ni, sebenarnya kuasa kuda, dia menyamai kekuatan 7 orang lelaki dewasa. Bawa kuda. Kalau kita nak main tarik tali dengan kuda, seekor kuda dia kena lawan 7. Baru sama gagah. Kalau seekor kuda kita sorang tak usah lah. Memang kena eret ke kuda. Baru kuda, tak cerita lagi gajah. Tak cerita lagi haiwan-haiwan lain yang lebih gagah. Citah dia. Usaha seekor, dia pegang dengan mulut dia, jawab naik atas pokok. Kalau kita kena masuk kayu, kena usung. Waktu berapa kali berhenti, dia kekeh dengan mulut pun boleh naik atas pokok. Maknanya dia kuat. Dah mana gear kitanya? Gear kitanya akal. Hak tak ada pada lain. Bila Allah bagi akal, segala kelemahan-kelemahan yang kita ada tadi tu, dia boleh diatasi dengan kekuatan akal. Contohnya, kita panca indera kita kurang. Dalam gelap kita tak boleh nampak. Allah beri kita akal, boleh buat elektrik. Nathan tak boleh buat elektrik. Manusia boleh buat. Dengan adanya elektrik ni, kita boleh mengatasi kekurangan kita bila nak jalan dalam gelap. Okay. Tenaga kita kurang. Allah beri kita akal. Kita boleh buat blozer. Boleh buat eskavator. Boleh buat kes. Kalau gajah boleh tolak pokok rebah dengan tenaga dia. Kita nak tolak tak urut, tak apa. Kita ada akal. Buat eskavator. Dengan kekuatan akal, kita boleh mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. Sebab tu, akal ni di antara 5 daruriyat, 5 perkara daruri hak Islam suruh jaga. Dia sampai harta, nyawa, maruah, darah, akal. Hak ni Tuhan suruh jaga. Khoma ni, saya tanya saya masa di Iraq dulu. Apa makna khoma? Dia kata khoma ni maknanya sejenis kain yang menutup. Arak ni kan orang Arab panggil khoma. Maknanya bila minum arak, dia akan menutup kewarasan akal kita. Dan termasuklah benda-benda lain yang menutup kewarasan akal, jadilah akal kita ni tertutup. Bila tertutup, dah kita bak ilham kalau dengan anak lembu dah. Bak panca indera tak nak lawan kucing dah. Bak tenaga, jauh haiwan lebih kuat daripada kita. Lebih kita akal, lebih sikit ni pun kita nak tutup. Tak ada lah kita. Dan kejadian manusia ni sebenarnya kejadian yang menyempurnakan kemuliaan akal. Kalau kita tengok lembu, tu ibarat lembu lah. Ni kepala lembu. Ni tekuk lembu. Ni tubuh lembu. Tu belakang dia ni ada ekor, ada kemaluan dia. Bila lembu jalan ni, kepala dia ada otak kan? Parah kepala lembu dengan perut lembu ada tahi, dengan belakang dia ada kemaluan, ada dubur, semua sekali ni, sama tak parah dia? Sama. Sebab apa Allah buat sama? Sebabnya otak yang ada dalam kepala lembu ni, kemampuan dia hanyalah untuk fikir nak memenuhkan perut dia dan memuaskan nafsu dia. Takat tu je. Sebab tu Allah letak sama. Kita manusia dah. Otak kita duduk tinggi. Lebih tinggi daripada perut kita. Lebih tinggi daripada kemaluan kita semua sekali. Sebabnya fungsi otak bagi manusia ni bukan hanya setakat mikir nak penuh perut dengan nak memuaskan nafsu. Kalau fungsi otak ni sekadar nak penuh perut dengan memuaskan nafsu, nescaya Allah akan jadikan kita duduk lagu ni juga. Ya sama. Dan kita manusia lapar secara mana pun, kita tak akan tunduk kepala kita sama dengan kaki. Lembu selamba je dia makan. Mulut dia sama dengan kaki. Kita tak akan tunduk walaupun lapar secara mana pun. Sebab kejadian kita ni ialah kejadian yang dimuliakan oleh Allah. Bila kejadian ni kejadian yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan ni kena jaga. Bapa mulia, mulianya sebab Allah nak bagi satu tugas, satu tanggungjawab yang besar, khalifah di atas muka bumi. Untuk nak mentadbir, mengurus muka bumi. Dan Allah peringat, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan Tuhan kamu telah berwasiat kepada kamu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Ibu telah mengandungkan kamu dengan menanggung kelemahan dan kesukaran, kemudian melahirkan kamu, kemudian bagi susu, dan tempoh bagi menyusu itu ialah 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua ibu bapamu. Sesungguhnya kepadaku kelak kamu akan kembali. Ada 2 perkataan belakang ni. Ilayyal masir. Wahai hamba-Ku, kamu akan balik kepada aku. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna kata, manusia ni walau jahil macam mana sekalipun, dia boleh dimaafkan. Tapi kita jangan jahil tentang 3 hakikat. Yang pertama, asal-usul kejadian kita. Yang kedua, kita hidup atas muka dunia ni, apa tanggungjawab kita. Yang ketiga, lepas ni kita nak pergi mana. Hak ni mesti dilalui oleh semua orang. Ilayyal masir. Kamu akan balik kepadaku. Kerana itulah, bila kita nak buat apa-apa, ada orang kata, hamba sebelum buat gapo-gapo, hamba memikir 3 kali. Saya dia sebelah kata, hamba lebih pada demo, hamba memikir 5 kali kerana nak buat gapo-gapo. Kalau seorang lagi kata, sikit sangat 5 kali, hamba memikir 10 kali nak boleh buat gapo-gapo. Kita kata, sekali pun cukup dah. Kalau kita memikir, sebelum kita buat sesuatu, dengan apa yang aku buat ni, lepas dah nak jawab, depan Tuhan seksa. Sekali cukup dah. Kalau kita memikir 5 kali pun, tapi tak sampai pada hakikat, untuk kita nak jawab dalam kehidupan kita selepas mati, tak cukup lagi walaupun 10 kali kita memikir. Kerana persoalan kehidupan manusia tak berhenti setakat ni saja. Mati semua orang percaya. Orang asli dalam hutan tak ada agama percaya. Orang komunis tak ada Tuhan percaya. Orang agama lain percaya. Sebab apa? Mati ni benda boleh tengok. Kita boleh tengok tok kita mati, orang tua kita mati, saya sobat kita mati. Sebab tu siapa-siapa percaya dengan mati. Cuma yang membezakan kita orang yang beriman dengan orang lain ialah kita percaya ada kehidupan selepas mati. Hak ni benda besar. Bila kita percaya ada kehidupan selepas mati, menyebabkan perhitungan sebelum kita buat sesuatu, dia tak berhenti setakat habis atas muka dunia saja. Sebab royak dah tak ada kan? Kita ni hamba yang menumpang. Bila menumpang, siapa masa kita kena tinggal. Bukan hak kita. Kalau hak kita, tak apa. Tapi bila tumpang, siapa masa kita kena tinggal. Dah buat apa manusia ni? Tak boleh duduk sama-sama. Kalau duduk sama-sama, tak muatlah muka bumi ni. Kalau manusia daripada Adam, sampai ke hari ni, 16 bulan 1 tahun 2022, tak mati seorang pun, tak muat dah muka bumi ni. Lepas tu dah Nabi Adam, berapa tinggi dia? Berapa tinggi dia? 12 kaki. Tinggi dia. Tak kena muat bah kata kacih kita buat lah ni, dia kena ada pula kenderaan lain untuk dia. Allah buat ni comel dah. Peredaran zaman supaya manusia ni boleh gile-gile tumpang di atas muka bumi. Esok semua akan kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, persoalannya ada perkara-perkara yang tak akan bergerak kaki kita kecuali selepas kita jawab beberapa persoalan di hadapan Allah. Sebab itulah fikir sebelum kita buat sesuatu, lepas kau tidak. Siapa pun kita, asal-usul kita sama. Hidup atas dunia, pelbagai. Apa pelbagai? Tadi kita royak dah tak? Sebab ujian. Pemimpin dengan cara dia. Rakyat dengan cara dia. Ayah ada ujian. Isteri ada ujian. Anak-anak ada ujian. Orang makan gaji ada ujian. Orang kerja orang sendiri ada ujian. Orang kaya ada ujian. Orang miskin ada ujian. Ujian berlaku. Dasar lagi buat apa? Supaya kita saling boleh tumpang menumpang. Akhirnya balik semula sama. Ilayyal masir. Kamu akan balik kepada aku. Jadi bila balik, semua kita nak balik dalam keadaan Allah reda kepada kita. Kalau Allah beri tumpang, kita 60 tahun atas muka dunia ni, biarlah 60 tahun tu hidup kita diredai. Kalau Allah beri kita sampai 70 tahun, biarlah 70 tahun yang diredai. Kalau Allah beri kita setakat 30 tahun je, biar 30 tahun tu kehidupan yang diredai. Itulah
hasrat kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.